Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita memulai di dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi pujian yang pertama. 我们唱第一首歌赞美三一。赞美我天父，因他如此爱世，愿意差遣独生者为罪人受死。哈利路亚，荣耀归主，哈利路亚，阿们，哈利路亚，荣耀归主，是我的复兴，赞美保惠师，奉主差遣降临，特为开道并照亮，又感化我心。哈利路亚，荣耀归主，哈利路亚，阿们，哈利路亚，荣耀归主，是我的复兴，赞美主耶稣，听作天父有变，我紧靠主的功劳，拒绝的赦免。哈利路亚，荣耀归主，哈利路亚，阿们，哈利路亚，荣耀归主，是我的复兴，主来复兴，这爱充满我心，神灵我充当我灵是我的复兴。哈利路亚，荣耀归主，哈利路亚，阿们，哈利路亚，荣耀归主，是我的复兴。Pujilah Allah, demikianlah Sinya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Sang Anak Domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami, bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, menyertai dan memberkati di dalam setiap hari-hari yang kami lalui. Kami bersyukur Bapa pada malam hari Tuhan masih memberikan kami kesehatan yang baik, sukacita, damai sejahtera dan kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, bernyanyi, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Bapa surga, kami bersyukur untuk segala hal-hal yang baik,
hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan pada malam hari ini, sebelum kami memanjatkan doa-doa kami ke hadapan-Mu, kami mau merendahkan diri kami Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu senantiasa menopang, menuntun di dalam setiap jalan kehidupan kami. Sehingga di dalam hari-hari yang kami lalui, kami juga terus berjalan di dalam Tuhan. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Pimpin berkati juga kedua hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Sehingga setiap berita firman Tuhan ditaburkan, memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami mengusir segala kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa iblis yang mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan surga, kami menyerahkan di dalam ibadah kami. Dari awal hingga akhir di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema pengikut Kristus. 各位弟兄姐妹，我们将聆听主的话语，以跟随基督的人的主题。 Mari kita membuka di dalam Alkitab kita Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. 请我们翻开马可福音第9章38到41节。 Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. 马可福音第9章38到41节。 Demikian firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. 约翰对耶稣说：“父子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。”耶稣说：“不要禁止他，因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。不抵挡我们的，就是帮助我们的。反因你们是属基督，给你们一杯水喝的。我实在告诉你们，他不能不得赏赐。” Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pernahkah kita menghadapi satu situasi di mana semula kita menganggap apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu benar adanya? 是否我们曾经遇过，当我们所做的、我们所说的，我们觉得是正确的？ Tetapi seiring berlalunya waktu, baru kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan dan katakan itu sebenarnya keliru atau salah. 但是时间过了一阵子的时候，我们才发现到我们所行所说的是错误了。 Hal ini pernah dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus beberapa kali. 这是在耶稣门徒时常遇过好几次。 Suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, 有一天，当主耶稣教导的时候， banyak orang berkerumun mengelilingi Tuhan Yesus. 有很多人跟随老师他。 Lalu ada banyak anak-anak yang berusaha menghampiri Tuhan Yesus. 甚至有几位儿童想靠近耶稣。 Pada saat itulah murid-murid Tuhan Yesus berusaha menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. 因此，耶稣的门徒就尽量的来拦阻这个儿童来接近耶稣， Supaya anak-anak jangan mengganggu Tuhan Yesus yang sedang mengajar, yang sedang melayani. 使这个儿童们不要拦阻、不要打扰耶稣正在教导的时候。 Saya yakin dan percaya menurut murid-murid apa yang mereka lakukan, mereka pasti anggap apa yang mereka lakukan itu sudah benar.
我相信门徒们，他们觉得他们所做的已经正确了。 Tetapi ternyata apa yang mereka lakukan membawa teguran daripada Tuhan Yesus. 但是他们所做的带来主耶稣的损失。 Justru Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya membiarkan anak-anak untuk datang kepadanya. 反而主耶稣要求门徒可以带这个儿童呢来靠近他， Dan mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan bahkan di hadapan orang banyak bahwa orang-orang ataupun anak-anak seperti itulah yang empunya kerajaan surga. 甚至主耶稣向众人，包括儿童他的门徒们，告诉他们，就是这儿童们就是神国是这样的人。 Kondisi yang sama juga terjadi di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. 同样的，在今天我们所读的这一段经文的故事， Ada seseorang yang di luar lingkaran murid-murid Tuhan Yesus atau di luar lingkaran 12 rasul Tuhan Yesus. 有一个人就是在这个门徒里圈12位之内的人。 Orang itu mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. 他们奉主耶稣的名来赶鬼， Lalu murid-murid berusaha menegur dan menghalangi apa yang dilakukan orang itu. 然后这个门徒就尽量的警告来拦阻这位人行这种神迹。 Saya yakin dan percaya murid-murid ketika melakukan hal itu mereka juga menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah benar adanya. 我相信这位门徒，他们所做的，当时他们也觉得他们已经对了。 Bahkan salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes, salah seorang murid yang dikasihi Tuhan Yesus, 包括在这个约翰就是耶稣所爱的门徒呢， bahkan berterus terang memberitahu Tuhan Yesus akan hal ini. 甚至他以坦白的来告诉主耶稣， Bahwa mereka telah menghalangi dia untuk melakukan pengusiran setan dalam nama Tuhan Yesus. 就是他已经拦住那位人来用主耶稣的名赶鬼。 Tetapi justru ketika Tuhan Yesus mendengar hal ini, Tuhan Yesus menegur mereka. 但是当主耶稣听到这消息的时候，主耶稣反而训斥这门徒们。 Dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita akan belajar 3 kebenaran tentang siapakah pengikut Kristus itu. 从今天我们可以学习3个真理，就是到底跟随基督的人是谁呢？ Dan ketika kita mengetahui siapa pengikut Kristus itu, 当我们知道了跟随基督的人是什么呢？ sebenarnya ada hal-hal tertentu yang di luar pemahaman kita. 其实有一件事情是超过我们所理解的。 Oleh sebab itu, poin pertama yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah seorang pengikut Kristus, dia akan berdoa dan melayani dalam nama Tuhan Yesus. 所以我们看到第一的一个跟随基督的人，他将奉主耶稣的名祷告以服侍。 Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, 主耶稣很严重的说， jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. 不要禁止他，因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我，不抵挡我们的，就是帮助我们的。 Pemahaman ini juga memberitahu kepada 这 kita 种理解也告诉我们， supaya kita jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. 是我们不要太快的做结论， Jangan terlalu cepat menghakimi seseorang. 不要太快的论断别人。 Karena penghakiman seringkali muncul ketika kita tidak memperhatikannya dengan seksama. 因为论断是当我们没有好好的来很细的来注意。 Sesungguhnya di dalam dunia ini ada banyak pengikut-pengikut Kristus yang secara diam-diam mengakui dan juga mengikut Kristus. 其实在这个世界有很多的人在偷偷的来听主耶稣，跟随基督的 Bahkan 人。 mereka dengan setia melayani Tuhan Yesus dan setiap hari berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 甚至他们很忠心的服侍主，每天的准时的好好的来祷告。 Dalam sebuah pembinaan yang pernah saya ikuti, 我曾经参加过一个培训，
Ini pembinaan adalah pembinaan secara internasional. 是国际性的培训。 Ada berbagai negara yang ikut di dalam pembinaan tersebut. 有不同的国家，代表来到参加这个培训。 Lalu trainer memberitahu kepada kita ada sesuatu yang membuka wawasan pengetahuan saya. 然后有一位培训师，他讲的话是开发了我的眼界。 Dia mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam dunia ini ada orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka tetap tidak menyatakannya secara umum, mengalihkan agama mereka. 他说了，其实在这个世界有很多人默默的来相信主耶稣，但是他们不敢的来公布了他们对主耶稣的信仰。 Dengan kata lain, mereka yang sudah menjadi pengikut Kristus di hadapan orang banyak, mereka masih memiliki agama mereka yang lama. 换句话说，当他们其实他们已经相信主了，但是在公众人面前，他们还是宣布他们有之前的宗教。 Di gereja kita ada beberapa pemuda-pemudi, 在我们的教会有几位年轻人， mereka sudah percaya Tuhan Yesus. 他们已经相信主耶稣， Mereka rindu untuk dibaptis. 他们渴望可以领洗， Tetapi ada halangan daripada orang tua mereka 但是有了父母的拦阻， yang belum mengizinkan mereka untuk dibaptis. 不允许他们受洗。 Saya memberitahu kepada mereka, 我告诉他们， taatilah apa yang dikatakan orang tuamu. 你要顺从父母所说的话， Jangan memaksakan diri untuk dibaptis. 不要勉强自己领洗。 Ada yang sudah mengikuti kelas pembinaan dasar iman Kristen, 有了已经参加系道课程， dia sudah menyelesaikannya. 他已经完成 Saya 了。 akan katakan kepada dia, 我向他说， kalau suatu hari orang tuamu sudah setuju, 当有一天，当你的父母已经容许你了 kamu， sudah bisa mempersiapkan langsung untuk dibaptis dan tidak perlu lagi ikut kelas pembinaan. 你就可以直接告诉我来领洗，然后你不用参加重复的这个系道班。 Saya yakin dan percaya juga banyak jemaat Tuhan, mereka punya rindu untuk dibaptis, tetapi oleh karena larangan daripada pasangan hidup mereka ataupun anggota keluarga mereka, sehingga mereka tidak leluasa untuk dibaptis. 我也遇过了很多的会友，他们其实很想的领洗了，但是因有他的配偶的禁止或是家人不许可，所以他们延迟领洗。 Untuk orang-orang yang sedemikian rupa, mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka setia berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan setiap harinya, apakah mereka bukan pengikut Kristus? 对我们来看，在这些人，他们已经相信主的人，他们衷心的祷告来思考主的真理，是否这种人不算是跟随基督的人吗？ Dengan kata lain, mereka menjadi pengikut Kristus yang punya ada hambatan tertentu sehingga mereka tidak bisa dibaptis ataupun ke gereja secara leluasa. 换句话说，这群人他们已经成为跟随基督人，但是他们因有不方便的事，使他们无法承认他们是基督徒。 Untuk orang-orang yang demikian, 对这群人， tugas kita bukan menghakimi mereka. 对我们的责任不是论断他们， Tugas kita adalah bagaimana mendoakan mereka, mengasihi mereka. 我们的责任就是为他们祷告，爱他们， Supaya pergumulan mereka, permasalahan mereka dengan pertolongan Tuhan dapat teratasi. 使他们所挣扎的事情，接着我们的祷告，主会来帮他们解决。 Pengetahuan kita akan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus yang tidak leluasa secara terbuka untuk dinyatakan pada orang lain membuat kita semakin mengasihi mereka. 对于我们这群的人，他们不太方便该公众承认基督的人，使我们可以更理解的来去关怀他们， Semakin kita menghargai mereka. 我们更看重了他们。 Beberapa waktu yang lalu, 有一段时间， saya mendengar sebuah kesaksian daripada salah seorang jemaat kita 我听到一个我们的会友的见证， yang mana ayahnya pada mulanya begitu sulit untuk percaya Tuhan Yesus. 就是他
父亲以前是很难的信主， Tetapi puji Tuhan setelah berlalunya waktu, akhirnya ayahnya percaya Tuhan Yesus dan menerima baptisan kudus. 但是感谢主，在过了一段时间，他的父亲就信主，然后领洗。 Dan setelah ayahnya meninggal dunia, 当他的父亲已经安息主怀， jemaat kita itu menemukan sebuah buku 我们都会有找到他父亲的一本书， di mana ayahnya menuliskan nas-nas Alkitab di dalamnya. 就是在书里面，他的父亲写了很多圣经的经文。 Bukan tidak mungkin nas Alkitab itu ditulis sebelum dia dibaptis. 因为有可能这些圣经的经节，他还未受洗的时候已经写了。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， saya memiliki banyak sahabat. 我有很多好朋友， Mereka sekalipun tidak leluasa untuk mengaku percaya pada Tuhan Yesus, 虽然他们不方便的来承认他们信主， tetapi mereka di dalam kondisi-kondisi tertentu mereka menyuruh saya untuk mendoakan mereka. 当然在几些的情况，他们有时要求我为他们祷告。 Untuk kondisi yang demikian, saya dengan senang hati mendoakan mereka. 对这些的情况，我很乐意的为他们祷告。 Mengapa mereka minta didoakan? 为什么他们要求我为他祷告？ Padahal secara umum mereka diketahui bukan beragama Kristen. 但是一般来说，他们被看的是不是信主的人？ Tugas kita adalah mengasihi 我们 mereka 的责任是爱他们， dan bagaimana mendoakan mereka dengan hati yang tulus supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan 我 mereka. 们以诚恳的心为他们祷告，使神在他们的心里动工。 Ini poin pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua, 第二点呢， seorang pengikut Kristus 一个跟随基督的人， dia akan bertindak untuk kepentingan sesama. 他的行动是为了周围人的利益。 Perhatikan apa yang dilakukan ataupun apa yang ditegur oleh murid-murid Tuhan Yesus. 我们来追看主耶稣门徒在他们所警告的事， Bahwa orang yang mengusir setan itu artinya dia melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. 就是这位奉主耶稣名赶鬼的人，他们不是因自己的利益来赶鬼， Dia mengusir setan guna untuk menolong dan menyelamatkan orang lain. 他奉主耶稣的名来赶鬼，是为了帮助以救一个人。 Saudara-saudari yang dikasihi 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， sekalipun di dalam kehidupan kita, sekeliling kita, kita tidak melihat orang-orang kerasukan setan. 虽然我们四周围的没有曾经看过一个人被鬼捉弄， Tetapi secara rohani kita bisa melihat banyak orang-orang di sekitar kita masih dibelenggu oleh kuasa-kuasa si jahat. 但是我们以属灵方面的来看，还有很多的人被鬼附，就是被这个邪灵来掌控他们的生命 Mereka。hidup di dalam dosa 他们活在罪恶， bukan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah dosa. 他们不晓得他们所做的是罪恶， Mereka sudah tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak boleh dilakukan. 他们已经晓得他们所做的所行的是错误。 Tetapi di dalam ketidakberdayaan mereka, mereka tetap melakukannya. 但是当这个无助的情况，他们仍然去行。 Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus bagaimana menolong mereka. 成为基督徒，我们应该要找办法帮助他们， Supaya mereka juga lepas daripada belenggu-belenggu dosa. 使他们不被这个罪恶来掌控。 Di Tiongkok ada seorang guru yang sangat dihormati ketegasannya dan kejujurannya. 在中国有一个老师，因他的坚定性与诚实被人看重。 Suatu hari ada 2 orang murid menghadap gurunya. 有一天有2位他的学生来找他， Mereka bertengkar dengan hebat dan bahkan nyaris beradu fisik. 他们吵架得很严重，甚至到了快要打架了。 Mereka berdebat dengan hitungan 3 kali 7. 他们争吵关于这个3乘7。 Ya, murid yang pandai mengatakan 3 kali 7 sama dengan 21. 在这个一位聪明的这个学生，他说3乘7
的你Tetap- 21。 Tetapi murid yang bodoh mengatakan 3 kali 7 sama dengan 27. 但是一笨的这个另外一儿童，学生他说3乘7等于27。 Ketika mereka berdebat sekian lama, 当他们争吵了一段时间， lalu murid yang bodoh mengambil inisiatif 然后这个一笨的学生他就主动的说， untuk bertemu dengan guru mereka. 他就说我们去找老师， Di hadapan gurunya, 在老师的面前， murid yang bodoh berkata, 这一笨的学生说， kami berdebat tentang 3 kali 7. 我们争吵关于3乘7， Kalau 3 kali 7 sama dengan 27, 如果3乘7等于27， saya mohon guru hukum dia dengan hukuman cambuk 10 kali. 我要求老师可以这个惩罚他。 用鞭打10次， Tetapi jika 3 kali 7 sama dengan 21, 但是假如3乘7等于21， saya siap memenggal kepala saya sendiri. 我容许我的头被砍掉。 Ketika mendengar perkataan ini, 当听到这一句话， sang guru memberikan keputusan 老师就做一个决定， dengan memvonis orang yang pintar itu dengan hukuman cambuk 10 kali. 就是他判断了那聪明的学生得了10次的鞭打。 Si murid yang pintar itu protes berat kepada sang guru 那位聪明的学生他就抗议， dan berkata, "Guru, bukankah 3 kali 7 sama dengan 21?" 他就向老师说：“3乘7不是21吗？” Lalu sang guru dengan bijaksana berkata, 然后老师以聪明的话来智慧的话来告诉 "Saya 他， memberikan hukuman cambukan kepada kamu bukan oleh karena perhitunganmu yang benar. 我给你一个惩罚，不是因你已经正确的数算， Tetapi oleh karena ketidakbijaksanaanmu mau melawan orang yang bodoh ataupun murid yang bodoh. 但是你不够的智慧来想要抵挡那个愚笨的学生。 Saya lebih baik melihat kamu dicambuk 10 kali 我宁可看到你鞭打10次， daripada melihat satu nyawa hilang oleh karena kebodohannya. 比起一个人因他的愚笨伤了他的命。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Dalam ber-PI saya biasanya menghadapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan perdebatan. 当我传福音的时候，时常遇过很多的问题，会带来这个争吵。 Sesungguhnya ketika saya mendengar argumentasi mereka, dengan mudah saya bisa mematahkan argumentasi mereka. 其实，当我听到他们的言论的时候，我可以找办法来针对他们的言论。 Saya dengan yakin bisa memenangkan perdebatan tersebut. 我相信我会答应我们所争吵的事。 Tetapi kadangkala saya berusaha mengalah dan berdiam diri. 但是有时我就时常找方法试图屈服在这个沉论， Karena saya berpikir untuk apa saya menang perdebatan tetapi saya kehilangan sahabat baik. 但是我觉得为什么我需要这个赢了这个辩论，但是我却失去了我的好朋友。 Lebih baik saya mempertahankan persahabatan supaya saya bisa terus-menerus memberitakan kasih Tuhan kepadanya. 宁可我保持我们的这个朋友的连结，使我可以继续为他传福音。 William Buckley pernah mengatakan sebuah kalimat. 巴克利曾经讲了这句话： Kita bisa saja membenci keyakinan orang lain, 我们可以有可能可以讨厌别人的信仰， namun kita tidak boleh membenci orang itu. 但是我们不能恨那位人。 Kita bisa saja ingin menghancurkan apa yang diajarkan orang lain, 我们可能想破坏某人的教导， tetapi jangan pernah berkeinginan menghancurkan orangnya. 但不可以以有心意破坏他人。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， sebagai pengikut Kristus, 成为跟随基督 kita 的人， melakukan segala sesuatu bukan melihat untuk diri kita sendiri, 我们一切的行动不是为了自己的利益， bukan untuk keegoan kita, 不
不是为了我们的自私， bukan untuk harga diri kita, 为了我们的人是 tapi 好， bagaimana kita memperhatikan orang lain dan untuk kepentingan orang lain. 但是我们要注意看别人的利益、别人的好处。 Kita adalah pengikut Kristus. 我们就是跟随主的人， Apakah kita juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita? 是否我们也注意到四周围的人， Mereka yang masih dibelenggu oleh dosa, 他们还被罪恶捆绑， mereka masih dikuasai oleh kuasa-kuasa si jahat. 他们还被这个邪灵来捆绑， Bukan tidak mungkin 也有可能性 Tuhan menetapkan mereka ada di sekeliling kita. 主使他们在我们的四周围， Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya untuk memberitakan kasih Tuhan kepada mereka. 有主是给我们指引人路来去爱他们。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以各位亲爱的弟 di 兄姐 dalam 妹， nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, 我们手牵手来去爱四周围的人， supaya kasih Tuhan juga dialami orang-orang di sekeliling kita. 使主的爱也在我们四周围的人可以感受 Kita 到。 jangan mempergunakan nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. 我们不要误用主耶稣的名， Mari pergunakan nama Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperluas kerajaannya. 我们使用主耶稣的名来扩展天国。 Ini poin yang kedua. 这是第二点， Poin yang terakhir, 最后的一点。 seorang pengikut Kristus, dia akan menghargai dan melayani pengikut Kristus lainnya. 一个跟随基督的人，他将尊重与服侍其他跟随基督的人。 Seorang pengikut Kristus, 一个跟随基督的 dia 人， bukan hanya mempergunakan nama Tuhan Yesus di dalam doa dan pelayanannya saja, 他不止在他的祷告与服侍奉主耶稣的名， tetapi dia mempergunakan dalam nama Tuhan Yesus untuk kepentingan orang lain. 但是他使用主耶稣的名是为了别人的利益。 Dia juga mempergunakannya untuk menghargai dan melayani sesama pengikut Kristus lainnya. 他也使用在是看重与服侍他其他的人。 Inilah tujuan Tuhan Yesus menegur murid-muridnya 这就是主耶稣主要警告门徒的 agar 目 mereka 的， bisa melayani dan bisa menghargai sesama pengikut Kristus lainnya. 是他们可以尊重与服侍其他跟随基督的人。 Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, 主耶稣很严格的向他们 Aku 说 berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. 反因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。 Perkataan ini bukan disampaikan oleh seorang pendeta ataupun seorang hamba Tuhan. 这句话不是在一个牧师或是神的仆人所说的， Firman Tuhan ini disampaikan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, 这句话主耶稣亲自说的， supaya setiap pengikut Kristus bisa melayani pengikut Kristus lainnya. 使每个跟随基督的人可以辐射其他跟随基督的人。 Demikian juga kita menjadi anggota gereja metodis, 同样的，我们成为卫理公会的会友， kita juga bisa menghargai dan melayani pengikut Kristus dari gereja lainnya. 我们也可以看重与辐射其他在其他教会的跟随主。 Kita harus mengasihi mereka dan melayani mereka. 我们必定爱他们，以服侍他们。 Sekalipun pendapat berbeda, pandangan teologi bisa berbeda, 虽然我们的看法、我们的神学争论不一样， tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. 那不是因为我们不去爱他 Kalau 们。 kita memperhatikan ketika kita mengenakan sepatu atau sandal, 如果我们注意看，当我们带鞋或是拖鞋的时 kita 候， melihat sepatu atau sandal kita itu bentuknya ada sedikit perbedaan. 我们看到这个鞋子或是拖鞋有不同的， Arahnya berbeda. 它的方向是不一样， Tetapi mereka sama-sama bisa dipergunakan untuk melangkah. 但是他们可以使用在我们的哈脚步。 Oleh sebab itulah ketika ada perbedaan yang ada, 所以当我们有不同的看 itu 法， bukan alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. 不是找一个原因我们不去爱。 Ada seorang penulis yang bernama Voltaire. 有一个作者书叫做伏尔泰，
dia mengatakan sebuah kalimat. 他讲了一句话 Aku membenci apa yang Anda katakan. 我讨厌你所的， Tetapi aku rela mati untuk membela hak Anda untuk berbicara seperti itu. 但我愿意为捍卫您的发言权而死。 Kalimat ini memberitahu pada kita, hargailah pendapat orang lain. 这句话来告诉我们要看重别人的评论。 Sekalipun pendapat daripada orang lain mungkin saja tidak menyenangkan hati kita. 有可能虽然他们所说的话是我们觉得不舒服， Tetapi kita harus memberikan kebebasan bagi mereka untuk berargumentasi. 但是我们要让他们有自由的辩论。 Ketika kita bisa belajar menghargai orang, 当我们可以学习看重别人， percayalah firman Tuhan katakan kita juga akan dihargai orang. 相信了主的话也说我们会被人看重。 Firman Tuhan juga memberitahu kepada kita, 主耶稣的话也告诉我们， ada upah yang diperhitungkan bagi orang-orang yang melayani sesama pengikut Kristus. 有一个工价当一个可以辐射其他的跟随主的人。 Namun melalui firman Tuhan pada malam hari ini, 但是今天借着主的话语， jangan kita demi upah baru melayani dan mengasihi sesama pengikut Kristus. 我们不要因得了工价才辐射其他的跟随基督的 Tetapi 人。 kita melayani dan mengasihi sesama pengikut Kristus karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. 但是我们这个爱主的人，因主已经爱我们了。 Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. 当主已先服侍我们， Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 把一切荣耀归主。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福你们。 Ya, kita akan sama-sama melanjutkan di dalam ibadah kita dan doa kita. 我们来继续我们的崇拜与祷告。 感谢主，是神的话语来激励与帮助我们，是在我们的心底里面可以发芽长成。我们这时候来进入第2首的诗歌，一群大能子民，Aku membangun umat perkasa。 我们一起来代祷。公祷事项第1项，我们就要为我们各样的事情来感恩。第一，就是要感谢主所恩领给我们的健康、家庭和工作的事业。第二，感谢主在这些的日子里面的帮助，使网络的崇拜、影音、录影可以都顺利的进行。第三，感谢主，使我们每一位牧者同工们可以继续这样的服侍。我们为这个3个点，我们一起来感恩祷告。主啊，主啊，我们这时候我们感谢你，感谢主，你是那么的信实在我们的当中，是给我们有一个活灵的气息，是给我们有一个健康的身体，也帮助了我们，让我们也可以警惕在主你的爱中。
主啊，在我们每一日的这个生活里面，在我们的家庭里面，在我们的工作里面，一切都有主你的恩领与引导，我们感谢你。感谢主，你是这样子的人来帮助我们每一个的家庭，也是带领了我们，也是在我们在一切的这个世上完完全全的是能来顺服于你。主啊，是的，我们愿主你是亲自来是帮助，也是恩领，也是带领我们在一些的日子里面，看见我们这个网络崇拜的录影都能顺利的进行。我们感谢你，感谢主你所赐给我们在每一日的这个牧者们同工都能这样的继续来为主你来服侍来摆上。主啊主啊，愿主你是亲自来是保守我们，引领帮助我们，祈求奉主耶稣基督名求的，阿们。我们接下来我们要为我们的本国印尼来祷告，为是在现在已经开始这个研发出的这个新冠病毒的这个疫苗，我们来感谢。我们也是为着这个希望在这个8月份，就是可以测试的能有一个好的效果，可以压制病毒的扩散。第二就是为是本国的这个中央政府跟官员们来祷告，在这个管制的疫情上都可以有神的智慧的方案。第三就是我们也为着这个印尼经济的恢复的情况来祷告。我们为这个3个点，我们一起齐心齐力的努力祷告仰望。我们来请主啊主啊，我们这时候我们继续交托你祷告，为着我们的本国，我们的这个总统、副总统，还有他的各的部下，我们完完全全的交托你祷告。愿主你是亲自来是帮助，来是带领我们在这个在已经研发出的这个的我们的新冠病毒的这个疫苗，我们也感谢主，是期望在这个8月份都能顺利的进行这个测试，希望都可以有一个良好的果效，也是帮助这个我们这个病毒的扩散可以被压制下来。主啊，愿主你做一个奇妙的工作，在我们的当中来运行，来是帮助这个完全的测试的流程都能顺顺利利的进行。愿主也是帮助我们这个中央政府，就是还有官员们，他的每一个的部下都能顺顺利利的有一个智慧的方案，也可以靠着主你神的力量来是让这个疫情也可以缓和下来，让这个管制也可以受管制的恰当。主啊，在每一个的部门里面，愿主你让他们可以真正的是摆上他们的精力，摆上他们的这个精神，也是帮助了这个国民都可以有个好好的测试，好好的实施这个政府所立的这个的方案。主啊，是的主，我们是靠着主你而得力，愿主你帮助我们印尼这个国家的经济，让这个印尼国家经济方面都可以得到恢复起来，都可以有一个很好的这个发展。这虽然不能发展到怎么样的这个兴旺起来，但是我们是只愿说，这个印尼国家的这个经济就可以不要这样子的再落后下去。主啊，愿主你是支撑者，支撑保守带领我们，这样子的是为这位我们印尼国家继续交托你祷告。因为主你是这样子看顾保守我们的印尼的本国本族，我们这样子的祈求交托，奉主耶稣基督名求，阿们。我们继续要为我们的教会，就是特别是为我们慈善组来祷告，就是在这个疫情当中，为每一位的这个慈善组员都可以被神来保护，而且加添力量。第二就是也为着这慈善组的每一个的侍奉的团队来祷告，是可以是成为祝福，还有成为帮助者，可以成为更多人的一切的需要的帮助。我们第三就也请为我们已经奉献而支持慈善部门的这个弟兄姐妹来仰望，这求神来赐福于他们，求神来多加于祝福他们，也是使他们成为多人众人的祝福。我们为这个3个点，我们一起齐心齐力来祷告。
主啊，主啊，我们继续为我们慈善组来祷告仰望，因为在这个疫情的方面部分，但是我们的慈善组是可以是成为多人的祝福，特别是我们成为会友的一切的帮助，是在他们更需要你的时候，更需要这关怀的时候，愿主你是帮助我们慈善组员每一个的人员都可以能来齐心来是推动这个关怀的工作。主啊，求求你让我们慈善的部门每一个的这人员都可以有一个健康的身体，保守我们身心灵都健壮，让我们也可以同心一灵的来是为主你来服务，为主你来是得到主你的力量，也是成为别人的帮助。主啊，主啊，这每一个的会友已经在主的面前来服侍的，主啊，你是要赐福于他们。每一个会友已经在主的面前来奉献的，主啊，你都要更多的加添的帮助他们，赐福于他们所做的工作，也是带领他们在每一日的工作方面都可以看见主你是一个真实临在，赐福于他们的家人，让他们毫无忧虑的仍然可以以奉献来支持教会的事工，可以仍然支持他们的这个家庭的作息，他们的经济方面也不会这样子的被压制下来。主啊，你就要是保守他们，也是带领他们，让他们的经济的压力上也可以真的能来兴起起来，能来在经济的压力之上仍然的可以忠心的与主你来奉献。主啊，每一位弟兄姐妹已经这样子的支持的工作，主啊，你需要大大的家庭里他们力量，让他们可以成为一个真实的，成为众人的祝福，帮助每一个弟兄姐妹。主啊，是的主，我们这样子的为我们慈善组每一位弟兄姐妹这样子的热心的爱戴，我们的仰望交托你祷告，愿主你是垂听我们每一个人的心声的呼求祷告，让我们可以成为众人的祝福的时候，主你的名必定得以称赞与荣耀。我们这样子的祷告交托你，这样子的垂听聆听祈求，奉主耶稣基督名求，阿们。我们继续要为我们的每一个的肢体的会友也继续交托祷告。第一点就是要为我们每一个的信徒们，也是在这个疫情当中可以成为一个听道者而行道者。第二点就是也可以请为我们每一个人来祷告，就是现在这个在广播这个媒体当中，可以有一个智慧来是辨识真实的这个真道的传播，还有这个或者是异端不义的传播，让我们也可以有智慧的来分辨其中。第三点，我们要为着我们每一个的会友可以成为本堂教会的忠实的听众，也可以确实的在这个参加每一周的本堂的网络的崇拜的聚会。我们为这个3个点来祷告。请主啊，主啊，我们继续为我们的会友的肢体每一个弟兄姐妹，他们信靠主你的心来仰望。我们也看见每个的会友人需要您，在这个我们的信徒里面，主啊，他们需要主你的坚固与信心与力量，在这个疫情当中仍然可以成为主你的美好的行道者，不单单要听道，不单单要忠实在主你的话语之上，但是让他们也可以行出来，多多的加添给他们力量与心力，让他们不代谢的，而且不疲倦的，可以仍然凭着你的信心仰望主你十字架的道路，来是行这个的道路，让他们也可以行出主你美好的旨意来，能成为主你一个美好的见证人，成为是多人的一项的见证人。主啊，为着主你的国度来见证，为主你自己的正道来见证。主啊，是的主，为着我们每一个弟兄姐妹，每一个的人，在这个狂播社会的媒体当中，也可以得到主你的智慧的分辨，让我们可以有一个聪明与智慧，让我们可以晓得哪一个是真实的道理，哪一个是假意的道理，哪一个是异端的道理。主啊，
是给我们有一个聪明与智慧，让我们可以真实的看见，是给我们可以有一个智慧来应对，不落入在这个异端的社会里面。主啊，你让主你的信徒里面可以靠着主你而得力，支撑着他们的信仰的过程，让他们可以起心起力的来为主你来发挥这个的信仰，让他们一切的信心得以坚固了起来。主啊，是的主，我们也为着我们每一个的会友，也可以成为我们本教会一个忠实的聆听者，是让我们可以成为一个忠实的听众的时候，可以帮助他们每一个弟兄姐妹，在自己的家中，在自己的社会里面，在自己的友谊的这个交情里面，让他们可以成为主你一个传播者，是让他们可以真实的每一周里面看见听见主你自己本教会的一切的这个收听者，让他们在这个本教会的这个网络崇拜与聚会里面，可以忠实的来参加聚会。主啊，是的主，我们为着我们本教会的每一个的会友，这样子他们来有一个顺服的心来聆听，我们为他们来祷告，你就来是在他们的心中来是增加以他们力量，帮助他们能一个渴慕的心来是寻求主你的面。我们这样子的祈求你交托祷告，奉主耶稣基督名求，阿们。我们接下来最后一点，我们要为我们个人来祷告，使我们知道我们自己个人一切的需要，我们也更知道我们自己家庭所面对的每一个的情景。我们这时候好不好，我们一起的来起立，我们为着我们自己的心底里面的需要，我们来仰望上帝，我们有一个诚实真实的心来是诉说于神，来是帮助我们自己的家人，帮助我们自己来更依靠上帝。我们可以默默的心，或者可以祷告来言语来仰望。请主啊主啊，是的主，我们这时我们都仰望教徒，求主你是帮助为带领，让我们每个人的弟兄姐妹，求你是保守我的心怀意念，是带领我们去有一个专一世界心，让我们可以不断的有一个追求主的心。主啊，你是感动我的心思，感动我的意念，你最了解我，你最知道我的一切需要，就让我都可以有一个属灵的成长，让我灵命可以依靠主，不断的来依靠你。是的主，感谢你。是的主。慈爱的天父啊，我们这时候，我们每一个弟兄姐妹，在自己的家中参加这个网络的祷告会。我们这时候，我们完全将我们自己都摆上，我们心中一切的苦难，谁能了解？谁能明白？连我们自己都不会有一个敏锐的心。自己常常也不会认识到自己心灵深处的需要。愿主你是亲自来抚摸，愿主你亲自来是帮助带领我们，让我们用心底里面的深处，用心来依靠你，用心来更认真的来认识你。因为主你的爱是不离不弃，主你是这样子的来进入到我们的心中内心深处里面。当我们不晓得的时候，你已经在我们的身旁周围来等待，要来帮助我们。主啊，
感谢你，感谢主你一个真实的临在，感谢主你已经垂听我们每一个人呼求的声音，感谢主你这时候来是打开我们的心门，帮助我们可以有一个属灵的气息，来是与主你亲近更有好的默契。主啊，是的，我们这样子的祈求交托祷告，愿主你是帮助我们每一个病痛的肢体，在病痛里面，我们常常不能跟人家讲，人家也不了解我们的病痛到如何，但是主你最知道，主你就会来安慰帮助。愿主你心垂听，愿主你来安慰带领。我们这样子的祈求交托祷告，奉主耶稣基督名求，阿们。我们这时候我们用主祷文来做一个结束祷告，然后我们请尤哲尊牧师来祝福祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。大家请做默祷，愿上帝赐福你们。